dan kualitinya serta harga-harganya. Ketiga, jabatan menentukan keselamatan elektrik dan gas. Jabatan Bekalan Elektrik atau JBE mula ditubuhkan pada 1 hari bulan September tahun 1990 untuk mengawal selia industri bekalan elektrik. Sejak itu, JBE telah memainkan peranan yang aktif menurut Seksyen 4 Akta Bekalan Elektrik 1990. Di antara fungsi dan tugas JBE yang utama ialah memastikan keselamatan elektrik, memelihara kepentingan pengguna elektrik, melaksanakan perancangan bekalan elektrik, menguatkuasakan terma-terma dan syarat-syarat lesen TNB dan semua IPP. Bagi memantapkan lagi jabatan dari segi pengurusan dan pentadbiran, penyusunan semula struktur organisasi JBE telah dilakukan. Mulai 1 hari bulan Mac tahun 1994 pula, nama Jabatan Bekalan Elektrik telah dipindah kepada Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas Malaysia. Maka sehubungan dengan itu, bahagian kawal selia industri pengagihan gas disatukan di bawah organisasi yang sama. Manakala Ketua Pengarah Bekalan Elektrik menjadi Ketua Pengarah Bekalan Elektrik dan Gas. Di antara fungsi dan tugas bahagian kawal selia gas ialah memastikan semua pemegang lesen memenuhi permintaan yang munasabah, melindungi kepentingan pengguna gas, meningkatkan kecekapan dan ekonomi pemegang lesen, meningkatkan dan menggalakkan persaingan. Ibu pejabat JBE di Kuala Lumpur terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian pentadbiran dan kewangan, bahagian kawal selia elektrik, bahagian pemeriksaan elektrik dan bahagian kawal selia dan keselamatan gas. Sementara itu, terdapat juga pejabat-pejabat JBE di peringkat kawasan dan cawangan di seluruh negara. Dengan struktur organisasi yang baru ini, jabatan telah dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan lebih efektif dan efisien lagi. Sejak tahun 1990, industri bekalan elektrik telah mengalami banyak perubahan. Akta Bekalan Elektrik 1990 telah dikubal dan dikuatkuasakan bagi mewujudkan satu rangka kawal selia untuk menggalakkan persaingan dan melindungi kepentingan pengguna bagi mencapai matlamat pembekalan elektrik yang cukup, berterusan, reliable dan selamat di paras harga yang munasabah. Ini perlu bagi menentukan supaya bekalan elektrik bukan sahaja menjadi penyokong tetapi juga dapat mendorong ke arah pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, kemajuan pembekalan tenaga elektrik berada di tahap yang memuaskan dengan reserve penjanaan yang selesa ketika ini. Walaupun usaha-usaha mempertingkatkan keseluruhan industri sentiasa dilakukan, tetapi aspek keselamatan juga turut diberi penekanan. Ini jelas dapat dilihat dengan kajian dan perubahan yang dilakukan ke atas peraturan untuk menjadikannya lebih komprehensif dan praktikal. Siapakah sebenarnya pelanggan-pelanggan JBE? Pelanggan-pelanggan JBE adalah terdiri daripada semua pengeluar bekalan elektrik dan gas, iaitu pemegang lesen, semua pengilang, pengimport dan pengedar peralatan elektrik dan gas, semua orang kompeten yang memegang sijil perakuan JBE, semua kontraktor pendawaian elektrik dan kerja-kerja gas yang berdaftar dengan JBE, semua pemunya pepasangan elektrik dan gas di seluruh negara, semua pengguna elektrik dan gas, dan orang awam. Di bawah Seksyen 9 Akta Bekalan Elektrik 1990, JBE telah mengeluarkan lesen kepada Tenaga Nasional Berhad dan pengeluar-pengeluar tenaga lain. Era persaingan di dalam industri bekalan elektrik telah bermula apabila kerajaan mengeluarkan lesen kepada IPP untuk menjana elektrik. Dalam memastikan mutu serta ciri keselamatan sesuatu barangan elektrik itu terjamin, jabatan bertanggungjawab menentukan semua barangan yang diimport dan dikilang di negara ini memenuhi kehendak piawaian Malaysia atau mana-mana piawaian antarabangsa yang diiktiraf dan diperlakukan oleh Ketua Pengarah. Langkah ini sangat penting untuk memastikan para pengguna menggunakan peralatan yang selamat dan diluluskan serta dapat pula membendung gejala pengeluaran barangan yang tidak selamat dan tidak bermutu di pasaran negara ini.
Peranan dan kepentingan orang kompeten dalam segala hal berkaitan dengan pepasangan elektrik memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Orang-orang kompeten bertanggungjawab terhadap pengendalian dan penyelenggaraan pepasangan elektrik di bawah jagaan mereka. Setiap kelalaian dan kecuaian dari mereka boleh membawa padah bukan sekadar kepada diri sendiri tetapi juga akan melibatkan harta benda dan pihak lain yang tidak berdosa. Peraturan telah menentukan bahawa tiada seorang pun kecuali orang kompeten atau bertindak di bawah pengawalan orang kompeten boleh melakukan pembaikan, penserbisan atau pembersihan mana-mana kelengkapan elektrik. Untuk ini, jabatan telah mengendalikan peperiksaan kekompetenan melalui program pengiktirafan beberapa institusi kemahiran yang dikendalikan oleh agensi kerajaan. Jabatan juga menyedari dalam pembangunan negara yang begitu pesat ketika ini, negara memerlukan tenaga orang kompeten untuk memenuhi keperluan semasa. Dalam langkah mengatasi masalah ini, jabatan telah mengambil beberapa usaha. Di antaranya ialah dengan mengiktiraf kekompetenan penjaga jentera terhad yang diberi kepada pekerja-pekerja yang berpengalaman untuk mengendalikan pepasangan elektrik tertentu di kilang dan syarikat masing-masing. Dan mutu memenuhi kehendak piawaian Malaysia atau sekurang-kurangnya standing piawaian yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Kewujudan komputer selain mempercepatkan proses maklumat, ia juga bertindak mengemaskinikan data-data yang berkaitan dengan peralatan elektrik yang diluluskan, termasuk jumlah kes kemalangan elektrik. Jabatan Bekalan Elektrik ini juga mempamerkan beberapa barangan dan peralatan yang tidak diluluskan. Antaranya termasuk soket alih keluar yang digunakan di rumah kita serta peralatan elektrik yang tidak mempunyai label yang menerangkan spesifikasi seperti nilai voltan, kuasa dan juga arus yang digunakan. Keselamatan para pengguna adalah amat diutamakan, memandangkan bahawa pengguna elektrik adalah ramai di negara kita. Kita ada lebih kurang 3.5 juta pengguna elektrik di Semenanjung dan lebih kurang 500,000 atau setengah juta di Sabah dan Sarawak. Jadi di jabatan ada wujud satu bahagian pembangunan keselamatan yang mempunyai tanggungjawab untuk menentukan keselamatan elektrik. Jadi satu daripada fungsi utama bahagian ini ialah untuk menentukan barangan-barangan elektrik selamat, termasuk pendawaian-pendawaian yang dilaksanakan di rumah-rumah, di premis-premis seperti perniagaan dan sebagainya. Dan sehubungan ini satu program yang kita sekarang telah tetapkan ialah program memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna elektrik bagaimana keselamatan elektrik boleh ditentukan. Di samping mengawal selia barangan tadi, kita nak pengguna-pengguna elektrik mengetahui apakah ciri-ciri keselamatan yang patut sentiasa ditentukan, diawasi dan diamalkan. Selepas kita diwujudkan pada 1 September 1990, kita menumpukan banyak usaha untuk mengenal pasti bagaimana keselamatan elektrik boleh dipertingkatkan. Dan kita dah dapati bahawa satu cara ialah melalui kesedaran. Di samping itu, apabila kita nak menuju ke wawasan 2020, kita tahu bahawa pengguna-pengguna akan bertambah dan barangan-barangan elektrik juga akan bertambah. Dan kita rasa
keselamatan elektrik adalah lebih dapat ditentukan sekiranya semua pengguna-pengguna tahu mengenai ciri-ciri keselamatan perkhidmatan bekalan elektrik dan juga penggunaan bekalan elektrik. Baiklah, bersama-sama kita di studio pagi ini ialah Tuan Haji Yaakob Bacik, iaitu Pengarah Pembangunan Keselamatan Jabatan Bekalan Elektrik Malaysia. Ya, selamat datang ke studio Tuan Haji. Selamat datang. Ya. Tuan Haji, sejak wujudnya Tenaga Nasional Berhad, ya, mungkin ada yang kelirulah. Apa bezanya Jabatan Bekalan Elektrik dengan TNB? Jabatan Bekalan Elektrik adalah satu jabatan yang dipanggil Jabatan Kawal Selia. Wujudnya ialah pada 1 Bulan 9 tahun 90. Apabila Tenaga Nasional atau LNN, dipanggil LNN ketika dahulu, diswastakan atau diperbadanan, kemudian diswastakan, wujudnya satu Jabatan Bekalan Elektrik. Dan peranannya? Peranan dia untuk memastikan Tenaga Nasional berjalan dengan sempurna daripada segi bagi memastikan apa juga pengguna punya kebaikan terjamin. Maksudnya bekalan elektrik mestilah dijual dengan harga yang menasabah daripada pandangan terlebih segi pengguna. Dan selain daripada itu juga untuk memastikan bahawa barang-barang elektrik yang digunakan itu konform dengan... Selain daripada itu, kita juga meningkatkan keselamatan. Misalnya Tuan Haji, saya dapatkan barang elektrik daripada luar negeri, Amerika Syarikat katakan, ya, mungkin dia punya voltage lain daripada sini, barangan saya akan ditahan di immigration. Selepas itu apabila barang yang telah ditahan oleh pihak normally custom, jadi pihak pemilik barang yang tadi, yang membawa barang yang tadi, kenalah membawa barang kepada kenalah meminta permohonan pada jabat kita untuk mendapat kelulusan. Di sini saya mentegaskan barang elektrik yang dibawa daripada luar negeri yang memiliki boltan dia tidak sama dengan boltan kita. Boltan kita ni antara 220 ke 240, kita tak benarkan masuk. Negara berkenaan umpamanya macam Amerika atau Jepun yang memiliki boltan 110 volt. Ya, sementara itu, ya, penonton di rumah kalau ada soalan ataupun kemusykilan yang ingin ditanyakan kepada Tuan Haji, sila telefon kami. Talian kami 03-2828-578 atau 579, ya. Tuan Haji, katakan kita dapatkan barang elektrik daripada luar negeri yang ada voltan atau voltage yang berlainan. Bagaimana kalau kita gunakan transformer? Penggunaan transformer bagi penggunaan persendirian kita sendiri selalunya kita tak benarkan. Oleh kerana transformer ni ada satu alat ubah yang disambungkan daripada punca elektrik di rumah kita kepada alat ubah, dan alat ubah tadi pergi kepada alat elektrik kita sendiri. Jadi kita tak benarkan menggunakan transformer kalau tersalah guna, tersilap penggunaannya. Maknanya tak ada kompromis lah. Tak ada kompromis bagi penggunaan persendirian. Ya, boleh Tuan Haji Yaakob terangkanlah bagaimana kita boleh membantu orang ramai mengelakkan daripada kejutan elektrik atau renjatan elektrik. Ya. Kejutan elektrik ini boleh kita elakkan kalau perpasangan di rumah kita memiliki perlindungan. Untuk maklumat, tiap-tiap pasang elektrik mesti memiliki peralatan perlindungan. Di rumah kita ada alat perlindungan yang dikenali dengan ELCB, Earth Leakage Static Breaker, ataupun pemutus litar bocor ke bumi. Kedudukan pemutus litar bocor ke bumi di rumah kita ada seperti berikut. Kalau kita lihat di rumah kita sini, inilah dia yang dipanggil ELCB. Jadi ELCB ini perlu kita uji. Kita uji selalu sebulan sekali, kita tekan ini. Bila kita tekan ini dia akan terpelantik. Maknanya dia masih dalam keadaan baik. Jadi dia ni akan membantu kita daripada segi terkena renjatan elektrik. Jadi jenis yang kita gunakan sekarang adalah jenis current operated. Maknanya jenis yang begini ataupun satu lagi jenis yang macam ini yang ada juga di pasaran. Di pasaran sekarang. Jadi kita hendaklah menggunakan jenis yang sesuai dipanggil current operated. Ada lagi jenis yang lama. Masa terdahulu rumah-rumah yang dibuat mungkin 15 atau 10 tahun dahulu, jenis yang lama, jenis yang begini, atau jenis yang begini, ada juga 2-3 jenis yang boltan operated perlu ditukar kepada jenis yang terbaru. Ya, Tuan Haji, kita ada panggilan, mungkin kita jawab dulu lah panggilan ini, mungkin panggilan jauh, ya. Hello, siapa di sana? Halo. Halo, silakan. Selamat pagi. Ini saya nak tanya dengan Cik Eko. Ya. Kita dapati barang-barang yang berada di pasaran, kebanyakannya pengguna tu kadang ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui, kan? Ya. Jadi kalau kita nak merujuk sesuatu,
bagaimanakah kita nak tahu benda itu selamat digunakan, dan dari pihak Jabatan Tenaga Nasional, bagaimana pengawalan bahan-bahan yang tidak bermutu itu boleh berada di pasaran. Sistem apa yang digunakan untuk memastikan pengguna-pengguna selamat. Dan kadang-kadang kita dapati pengguna kita dah beli dan bila kita gunakan boleh menyebabkan litar-litar dan suri kebakaran. Sedangkan berpunca daripada kelalaian pengeluar yang hanya mengawal keuntungan memperdaya pengguna. Ya, terima kasih. Cik apa tadi itu? Cik Ramli. Cik Ramli. Cik Ramli ya. Sebenarnya Jabatan Belakang Elektrik ini memanglah kita tugaskan untuk memastikan peralatan elektrik tadi selamat digunakan. Jadi tiap-tiap barangan elektrik yang dijual di pasaran, maksudnya untuk penggunaan domestik, mestilah memiliki label-label elektrik yang telah diluluskan. Jadi barang-barang ni mesti ada kelulusan yang diluluskan oleh jabatan ini. Umpamanya kalau kita tengok contoh gambar ni, barang ni walaupun ada memiliki label, tetapi barang ni tidak diluluskan. Kita membuatkan operasi selalunya di pasar-pasar raya untuk memastikan keselamatan barang ni. Dan kita sepanjang masa berunding, berbincang bagaimana mempertingkatkan barang-barang berkenaan. Jadi barang-barang yang ada di pasaran mesti mendapat kelulusan dan ada label-label tertentu yang ditekatkan untuk membantu pengguna membelinya. Dan bagaimana kita tahu kan, ini adalah untuk menjamin keselamatan pengguna. Kita kerap kali mengadakan perbincangan, meneliti tiap-tiap barang elektrik yang ada di pasaran. Baiklah, sebenarnya banyak soalan lagi kita nak tanyakan Tuan Haji Yaakob, mungkin lain kalilah kerana kesempitan masa, dan oleh itu kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji Yaakob kerana sudah bersama Hello Malaysia pagi ini.